أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati bangsa Masjid Mujahidin, Imam, Bilal, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi diteruskan dengan curahan rahmat yang begitu besar. Kita telah pun berada di ujung ke-20 Ramadan dan akan masuk ke dalam fasa 10 malam terakhir. Walau bagaimanapun kita masih lagi berada di dalam perayaan ataupun sambutan nuzul Quran. Hadirin sekalian, dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam sebuah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina. Ayat yang panjang cuma kita ambil itu saja. Dan kemudiannya kami mewariskan kitab kami ini kepada hamba yang kami pilih. Dan kemudian kami wariskan kitab kami ini kepada hamba yang kami pilih. Jadi kita ketika Ramadan kita membaca Quran, kita khatam Quran, walaupun bersendirian ataupun berkumpulan. Lepas Ramadan kita belajar Quran dan sebagainya. Dalam hakikatnya kita adalah insan yang Allah pilih. Pilih itu pula ada beberapa kategori. Yang dipilih untuk baca Quran sekian kelebihan, yang dipilih untuk menghafal Quran sekian kelebihannya, yang dipilih untuk mendengar sahaja lain kelebihannya. Namun kalimah yang mahal, kalimah yang amat kita hargai ialah bila Allah kata istafaina, pilih. Allah pilih kita. Oleh itu bila kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim, kalimah istafa, pilih, memilih. Dalam bahasa kita ini bila kita guna kalimah memilih, ada dua maksud. Milih secara random ataupun rawak, ataupun memilih secara teliti. Kalimah istafa ialah memilih secara teliti. Maknanya daripada kalimah sofa, sofa bermaksud suci. Oleh itu bila Allah menggunakan kalimah istafa, Allah telah menyucikan segala kesemua itu dan diambil yang terbaik. Sebagaimana Allah mengatakan, Ya Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, kami telah pun istafaki, memilih kamu sebagai ibu kepada Nabi Isa AS, wa tahharaki, membersihkan kamu, wa astafaki, dan tak pilih lagi, dua kali pilih. Pilih kamu ni untuk mengandungkan Nabi Isa tanpa sebarang ayah ataupun suami. Itu di antara kelebihan kalimah istafa. Allah berfirman lain, ayat yang lain Allah kata apa? Inna Allah astafa lakumuddin. Kami telah memilih untuk kamu orang Islam, para anbiya, agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan kamu ni beriman. Jadi kalimah istafa itu bukan untuk orang calang-calang. Kalimah istafa itu dikhususkan kepada orang yang telah Allah sucikan. Ini bukan main rambang, tidak. Ini kalimah yang merujuk kepada satu proses di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuci. Oleh itu, contoh sekalian, ayat tadi, "Thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafaina." Dan kami wariskan, waris itu maksudnya kami berikan nikmat memahami, membaca, mentadabbur ayat kami kepada insan yang kami pilih,
kepada hamba yang kami pilih. Istafaina itu Allah kata kami. Kita pernah bincang sebelum ini tuan sekalian, mengapa dalam Quran Allah menggunakan kalimah kami. Dua sebab. Pertama sekali menunjukkan kepada kebesarannya Allah. Itu Allah, itu Arab limited. Kalau kita tanya dia, nak tanya nama dia, ma ismuka, apa nama kamu? Boleh. Tapi untuk hormat, ma ismukum, apa nama kamu? Hukum itu ramai. Ramai itu menggambarkan kita hormat mereka. Jadi bila, dan juga yang kedua, kenapa Allah guna istafaina? Nah, itu ramai, kami. Kenapa Allah guna kami? Kalau orang yang tak faham, mungkin dia kata Allah ramai pun, mungkin silap lah. Itu meleset atau. Tapi kalau kita baca betul-betul dan kita bandingkan dengan ayat-ayat lain, contohnya وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Dan Quran itu kami bacakan kepada mereka ala muksin, perlahan-lahan. Iaitu kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran kepada umat Muhammadiyah, kepada sahabat Nabi, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berperingkat-peringkat. Untuk apa? Ala muksin, supaya mereka ini boleh hafal, boleh faham, boleh amalkan. Kalau turun sekaligus, mungkin tidak ada lagi yang turun lagi. Contohnya kata seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ibrahim Ar-Rashidi, ulama di Yaman, dia kata, "Iza akhadha al-ilma jumlatan wa dhahaba jumlatan." Kalau ilmu itu turun sekaligus, Quran itu turun sekaligus, hilang pun sekaligus. Itu ilmu dalam proses. Oleh itu bila Allah kata istafaina, kami pilih hamba itu, nah digambarkan proses. Orang itu dipilih oleh Allah untuk boleh istiqamah membaca Quran. Tak senang tuan sekalian, tak senang. Cakap senang lah, tuan baca Quran, banyak kelebihan. Memang cakap senang, cuba buat. Bahkan tuan-tuan, saya yakin telah pun berpuluh tahun beristiqamah, pergi solat jemaah, pergi solat jemaah di masjid. Itu juga proses yang Allah pilih. Buktinya apa? Di awal dahulu kita tak macam tu. Oh payah, seminggu sekali pergi solat, seminggu sekali pergi solat. Alhamdulillah, lepas pension atau sebelum pension, Allah berikan satu dorongan hidayah ataupun taufik, kita boleh pergi hari-hari. Proses Allah pilih cara macam itu. Juga dengan Quran kami, bukan tembus kita rajin baca, kita belajar dulu, pergi kelas, bertadarus dengan kawan, pergi kuliah tafsir, barulah timbul keseronokan ataupun kecintaan baca Quran. Itu panggil proses, tuan sekalian. Proses itu pula dipanggil istafaina, kami sucikan. Kita pun tahu bila nak melantik seorang jadi Perdana Menteri, contohlah. Perdana Menteri ini jawatan yang paling besar dalam eksekutif, dalam melaksanakan perdagangan negara kan. Bukan terus pilih terus. Buat pengumuman kami nak cari Perdana Menteri, siapa nak jadi? Saya akan terus jadi. Ada pertandingan peringkat, bahagian peringkat cawangan, Allah malam lah, peringkat parti dan sebagainya, sampailah ujungnya menjadi orang yang tertinggi. Itu dipanggil proses istighfar. Tapi itu manusia, itu dengan manusia yang mungkin ada kebohongan, mungkin ada kejelasan. Namun dengan Tuhan, Allah kata istighfar Allah Ta'ala sempurna. Oleh itu hadirin sekalian, pemilihan Allah itu memang kita tak rasa lah, mana ada tertulis dan tertulis WhatsApp, tahniah kamu dipilih oleh Allah. Okey lah, kita happy itu. Tak ada. Tapi kita boleh rasa, saya senang lah baca Quran. Dulu payah, dulu tak ada game, dulu rasa macam berat. Tiba-tiba kita telah, bukan tiba-tiba lah, dengan proses yang kita buat, Alhamdulillah, senang baca, boleh khatam surah-surah. Dulu kena buat dulu, kena buat ramai. Boleh kata hari ini kita boleh berseorangan. Tuan-tuan sekalian, itu dipanggil proses yang telah pun dinamakan istighfar. Tuan-tuan sekalian, kita tengok sisi lain sedikit, di mana dalam proses Allah memilih hamba itu,
ada dipanggil, kita pun faham, dipanggil hidayah. Hidayah ni pula ada dua dalam Quran. Di semua Quran pagi ni kita cerita Quran saja. Pertama sekali, hidayah berbentuk petunjuk. Kedua dipanggil hidayah berbentuk bantuan untuk mengambil hidayah itu. Berbeza tuan-tuan sekalian. Kita naik kereta, kita nampak kita nak pergi ke KL contohlah, pergi ke pusat bandar. Kita nampak signboard pusat bandaraya. Itu hidayah ke? Hidayah. Tapi kita kata tu, tak payah, ikut jalan lain lah, ikut jalan shortcut, jalan tikus, jalan apa. Maknanya kita tahu hidayah, tapi kita tak tengok, kita tahu jalan lain. Pun juga hidayah, cuma kita tak ambil hidayah itu, tak ambil petunjuk itu. Berbeza dengan insan yang nampak signboard ataupun tunjuk arah ke arah pusat bandaraya dan diikut. Dua insan yang berbeza tuan sekalian. Berbeza. Pertama, ada hidayah, nampak hidayah dan tak ikut. Kedua, nampak hidayah dan ikut. Itu perbezaan besar di antara orang yang beriman dan tidak beriman. Buktinya bagaimana? Kita baca dua ayat dalam surah Al-Baqarah. Pertama, kita semua baca ayat ini, kita mungkin ingat ayat ini. Allah berfirman, "Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Mereka lah orang yang menjual hidayah dengan kesesatan dan tidak akan untung perniagaan mereka, dan mereka juga tidak akan mendapat hidayah. Tengok, kan ada dua hidayah dekat situ. Ini satu orang ini, orang munafik. Ini kisah orang munafik yang kita baca kisah dia di awal surah Baqarah. Akhirnya Allah kata apa? Kenapakah insan munafik tidak diberikan hidayah? Pertama kali, dia dah jual, dia dah swap, dia dah menukarkan hidayah yang asalnya ada pada diri dia. Orang munafik ada hidayah, tuan sekalian. Maksudnya apa? Dia nak fizikal dia Islam. Apakah munafik? Munafik ni di luar dari Islam, hatinya busuk dengan kekafiran. Tetapi secara kasarnya di Islam pada zahir. Seperti kata, kalau dia nak pergi haji, dia boleh pergi haji. Dia nak puasa, dia kena puasa. Berarti zahirnya Islam. Cuma hatinya itu penuh dengan kekufuran. Oleh itu, orang munafik telah ada hidayah. Buktinya apa? Fizikal dia Islam. Dan ada hidayah, cuma ditukarkan dengan warna itu Islam, namun dalam hal itu dijual dengan kesesatan. Kita pula insya-Allah warna Islam, dalam pun kita yakin kita cuba menjadikan iman kita sebagai dalaman kita. Tapi orang munafik luar Islam mungkin lebih bagus daripada kita. Akhirnya tak ada lagi pun secara bentuk macam zaman Nabi lah tuan sekalian. Bentuk munafik zaman Nabi itu yang maknanya luar tu Islam, dalam tu busuk, dalam tu kufran tu mungkin tidak ada gambaran yang sebiji. Tapi ada sifat-sifat yang hampir dengan dia. Baik tuan sekalian, munafik ni apa? Tak ada hidayah ke? Ada. Tetapi dia telah pun menukarkan dia, dan kemudian dia telah pun rugi, dan dia tak dapat lagi petunjuk. Kita tengok ayat tersebut. Allah guna kalimah yang begitu cantik. Allah Maha Kaya, Allah Maha yang memiliki ilmu yang tinggi. Mula-mula dah ada hidayah, maknanya Allah nak juga setiap manusia ini diberikan hidayah. Allah nak semua nampak dia. Kalau bahasa kita tuan sekalian, kalau tidak ada Quran sekalipun, manusia itu akan terdorong kepada ketuhanan. Maknanya tidak ada jawapan, tidak ada alasan manusia untuk berkata di hadapan Allah, saya tak jumpa Quran, saya tak jumpa Tuhan. Banyak sangat bukti-bukti, walaupun tak ada Nabi. Contohnya kalau Nabi itu, Nabi jauh dengan kita. Seperti kata Nabi ini, zamannya lain, tempatnya lain. Walaupun tidak ada Quran dan tidak ada Nabi, setiap manusia itu akan memiliki fitrah insani, akan tanya, kenapa saya hidup? Saya nak ke mana? Itu benda biasa. Kan kita saja setiap hari kita bergerak itu nak dari mana dan ke mana. Tuan sekalian, itu merupakan satu
dipanggil fitrah insani yang cukuplah untuk dia menjadi hamba. Baik tuan sekalian, jadi orang munafik ini dia ada hidayah, cuma ditukar dengan kesesatan dan dia langsung tidak mendapat petunjuk. Ayat kedua tuan sekalian, ayat tentang ahli kitab. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalata wal 'adaba. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah fama asbarakum 'ala an-nar. Mereka lah orang yang telah menukarkan hidayah dengan kesesatan dan juga menukarkan azab dengan keampunan. Lagi besar, Allah dah beri dua benda, pada hidayah dan keampunan, tapi dia ambil apa? Kan hinakkan sesat dan azab. Lagi pelik. Ini ahli kitab. Dah ada ilmu tentang ketuhanan, lagi dahsyat tuan sekalian. Dah ada ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Datang Nabi Muhammad, kita kufuri Muhammad. Dahsyat kan ini. Kalau kita ulang, Allah kata, fama asbarakum 'ala an-nar. Hebat betul mereka itu sanggup untuk bertahan api neraka. Bahasa kasar sekalian, ni masuk syurga ni tak nak neraka lah, macam tu lah bahasa ni. Kan tahu. Kalau kita pun, kalau benda yang simple pun, air panas air sejuk, mana nak? Air sejuk lah. Macam mana ni? Simple. Ini kan diberikan keampunan ni. Syurga, tak nak neraka. Kan dahsyat. Itu siapa ahli kitab yang dah pun mengetahui akan kenabian, sengaja jual akan iman dia. Dia belikan kesesatan dan juga memilih untuk azab. Tuan-tuan sekalian, apakah kesamaan dua kisah munafik dan ahli kitab ini? Kesamaan mereka ialah mereka orang yang telah ada petunjuk mula-mula. Dah ada petunjuk, dah ada benda, dah ada benda yang boleh dipegang, namun dilepaskan. Orang macam ni lah yang Allah kata, Allahu la yahdil qawmal zalimin. Allah tak akan menunjuki orang yang zalim. Tuan-tuan sekalian, di sini kita menjawab. Sebab ada orang mengatakan kami ini bukan Allah tak pilih untuk sembahyang tarawih, kami ini bukan Allah tak pilih untuk bertadarus, tapi Allah tak beri hidayah. Tuan-tuan, itu biasa kita dengar kan? Itu okey lagi, tak haram pun, tuan-tuan, yang penting sembahyang wajib ke? Kata ulama, tuan sekalian, ketika Ramadan ini cukuplah tuan-tuan mengerjakan solat maghrib berjamaah, isyak berjamaah, itu pun dah dikira menghidupkan malam Ramadan. Dan kadang-kadang orang tengok waktu dia balik buat isyak ya kita. Tapi nak katakan kelebihan Ramadan tu Allah diskaun sungguh-sungguh, hampir semayang pun cukup orang dapatlah kelebihan menghidupkan malam Ramadan. Kalau tarawih, witir, tadarus, kita insya-Allah. Jadi orang itu antara jawapan biasa kita dengar. Saya ni bukan tak nak tu buat baik tapi tak tahu hidayah lagi ya. Tapi kalau kita baca Quran dan hidayah itu semuanya ada. Buktinya apa? Tahu tak banyak kebaikan? Tahu. Tahu tak baik? Tahu. Itulah hidayah. Itulah hidayah, tapi hidayah berbentuk maklumat semata-mata. Yang perlu ada lepas itu ialah kamu kena layan hidayah itu. Layan itu apa? Begitu. Tuan-tuan sekalian, saya yakin tuan-tuan ada sifat itu. Semua bukan kita semua, ke semua manusia. Allah Maha Kaya, Allah Maha Murah, Allah bagi dia punya alat kepada kita. Tuan-tuan, bila kita rajin dengan kuliah ataupun kita punya kawan-kawan baik, beri nasihat dan sebagainya, akan ada satu dipanggil apa? Bisikan hati. Dengan azan, kalau tuan-tuan tidak ada maklumat dan tidak ada kawan-kawan yang baik ataupun ingatan yang baik, bila dengan azan kita biasa-biasa je. Oh, azan lah. Tetapi bila kita ada rakan-rakan yang baik, ada dipanggil sebagai ingatan yang baik, ada mungkin lingkungan yang baik, dan dengan azan akan terdetik sedikit. Azan dan semayang, itulah yang kita buat hari-hari. Tapi dah biasa, kita dah biasa. Bila masuk waktu, semayang dulu lah. Simple, kita nampak simple. Tapi tuan-tuan sekalian, di awal dahulu, bila dengar azan, kita mungkin kata, apa azan? Yang ikut. Namun lama kelamaan bila kita layan, ya
azan dah, kena semayang. Azan dah, kena semayang. Dia akan menjadi satu kekuatan. Azan dah, semayang. Azan dah, semayang. Sampai tahap, kalau tak semayang, tak sedar hati ya. Ada apa tu tuan sekalian? Hidayah lah tu. Okey, itu hidayah. Dalam bahasa tasawuf dipanggil itu merupakan warid. Warid ini ialah Allah datangkan sesuatu untuk menggerakkan kita. Dalam bahasa muda dipanggil mobility, Allah, motivasi ke. Silakan guna kalimah itu. Namun tasawuf mengatakan itulah warid. Itulah kaedah Allah memulihkan hamba itu jadi kuat. Memang tak boleh. Kuat gila tak boleh tuan. Itu mustahil itu. Mustahil. Bahkan Nabi SAW pun di awal-awal sebelum terima wahyu pun apa first kata Nabi, bibaili al-khalal, aku suka untuk bersendirian. Kan starting nak terima wahyu jumpa Jibril ni, mana boleh terus jumpa Jibril? Tak boleh. Suka seorang-seorang, suka merenung, suka berfikir. Juga manusia, tuan-tuan akan ada ingatan, lingkungan, orang-orang yang baik. Bila dengar azan, bila dengar nasihat, itu kita mungkin keras sikit bulan. Kita umur pertama tuan untuk mungkin baik, alhamdulillah. Ada masa kita keras, tapi lama-lama kita lembut. Itu dipanggil warid yang Allah turunkan pada kita. Tak nampak lah tuan-tuan. Memang tak nampak, tak nampak pun. Memang tak nampak. Tapi itulah bentuknya Allah punya kasih sayang kepada manusia. And then bila lama kelamaan kita ada senang azan masjid, azan masjid. Lepas semayang ba'diyah, sebelum semayang qabliyah. Senang lah. Tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasa tasawuf dipanggil warid. Warid itu yang datang kepada kita yang kita pun tak perasan. Namun warid ini tuan-tuan tak layan, dia pun tak layan kita. Dengan azan, nak semayang ni, kita pun tak semayang. Kita lambat sikit lah. Masuk kat WhatsApp kita, minta derma, dia kali ikut. Nantilah kemudian sebelum raya, kan kita skip tak masa. Cuma kita layan macam tu. Warid tu kata, derma kita skip. Kita kata, kemudian tu. Contoh, dengar azan, pergi masjid. Kita kata, tak apa, rumah pergi lagi. Kalau tuan-tuan layan macam tu, dia pun juga akan menjauhkan diri. Tuan yang terpuji Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang berlaku pada orang yang mendakwa tak ada hidayah. Kami bukan apa, bukan tak nak semayang, tapi tak ada hidayah lagi. Nanti insyaAllah sampai kita akan semayang. Itu kalimat biasa dengar. Hakikatnya tuan-tuan sekalian, bila Allah kita baca dalam Quran Al-Karim, bila Allah kata, Wallahu la yahdil qawmas zalimin, Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Allah tak menunjuki orang yang kafir, yang fasik, yang zalim. Tiga benda ni. Kenapa Allah tak tunjuk dia? Salah Allah lah. Tak, bukan salah Allah. Salah kamu yang tak melayan hidayah yang Allah berikan. Buktinya apa? Kita baca Quran, Allah mengatakan, Kaifa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'alahum bil bayyinat wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Bagaimana mereka itu yang telah Allah tunjuki mereka. Tengok, pergi dah. Ini Islam betul ni. Sembahyang wajib ni. Ini kena buat ni. Tapi kemudian kafaru ba'da imanihim. Dia kufur setelah dia beriman. Dan nampak dah alamat. Dan nampak dah maklumat. Tapi dia sengaja menolak tepi. Wah, lain kali dia dah mundur lagi. Dia belum pencet lagi pun. Itu pencet lah. Ada orang macam tu juga. Apa yang berlaku Allah bila macam tu layanan dia kepada hidayah Allah. Allah kata apa? Wallahu la yahdil qawmas zalimin. Kami tak tunjuklah mereka ni. Kenapa pula? Kami dah beri dah. Dah beri dah nikmat. Oleh itu seorang hamba agak biadab. Ini biadab. Biadab ni bukan kalau kalimah dengan manusia, biadabnya kita rasa malu. Oh biadab lah, malu kan. Tapi kita manusia, dia manusia setaraf. Namun biadab dengan Tuhan lebih dahsyat. Ilmu tasawuf
3 ilmu: fardu ain, ilmu aqidah, fiqh, tasawuf. Tasawuf mengajar beradab dengan Tuhan, bukan akhlak. Akhlak itu luaran yang dalamnya beradab. Jadi tidak beradab kalau kita mengatakan demikian, saya ini tak ada hidayah. Tak. Kamu boleh kata saya ada hidayah tapi saya malas. Itu dia kesimpulannya. Saya ada hidayah, saya tahu, tapi saya tak nak buat. Terserah saya pun. Guys, itu dia. Itu hakikat kalimah seorang hamba, tuan sekalian. Saya tak ada hidayah lah. Belum sampai masa lagi, belum sampai sebut. Allah sentiasa membuka pintu hidayah dengan makhluk yang begitu banyak. Sama ada menerjah ke hati ataupun tidak, tapi kita memilih untuk tak pergi, tuan sekalian. Hadirin sekalian, oleh demikian Allah berfirman ayat yang lain. Allah kata apa? Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra. Orang yang sungguhnya orang yang beriman itu, tapi kemudian dia kafir. Lepas tu dia beriman, dia main-main pendek tadi. Lepas tu dia kafir balik. Apa Allah kata? Thumma zadu kufra. Lepas tu tak ada lah, kami tambahkan kekufuran kepada mereka. Kita boleh faham bahawa sebenarnya Allah sentiasa nak borongkan kita semua manusia kepada iman. Salah ucapan manusia yang mengatakan, kenapa Allah biarkan dia kafir? Kenapa Allah biarkan dia fasik? Kenapa dibiarkan dia jahat? Tak, Allah tak pernah biarkan. Allah tak pernah biarkan, tapi yang memilih, dia sendiri memilih. Tak tahu dah. Kita tengok peristiwa Palestin pada hari ini ataupun konflik di Palestin yang masuk hari ke-174. Namun dalam perang, kita boleh bayangkan kesengsaraan mereka dalam hidup dalam peperangan. Kalau tuan-tuan tengok, Israel lah, Zionis lah, ada orang marah, bukan Israel, bukan Yahudi, bukan Zionis, ataupun lampiran Zionis. Tuan tengok dia punya kegagalan. Cakap ni tak dengar, ni tak dengar, cakap ni pusing. Itu Allah tunjuk kepada kita, ini perangai Yahudi itu tak nama Nabi Musa. Allahu Akbar. Kami nak sembah lampu lah, macam tu. Kau ajar kan? Nabi Musa pergi terus sini, boleh kita tak apa, ambil lampu sembah tu. Kami ni ramai ni, nak minum air dah, tolong buat 12 mata air, kami tak boleh gen lah. Itulah bangsa yang macam tu. Tapi dia buat itu kenapa? Adakah tak sengaja? Tak. Memang bangsa melayan sifat-sifat keras itu. Sedangkan boleh dilembutkan, buat perumpamaan, boleh bantu itu pun, kalau keras pun, kalau lama-lama akan melembut dan juga keluarkan air. Allah kata apa? Fadarat min husnata asyarata aina. Bantu itu pun diketuk, akhirnya keluarnya air. Keras pun boleh keluar air. Tapi kenapa hati golongan ini keras? Memang dia sengaja keraskan, diajar untuk mengeraskan. Jadi hati kita ataupun manusia ini memang Allah buka seluas-luas untuk menjadi hamba yang baik. Namun jika hamba itu tak nak, bagaimana? Reluctant, tak nak ikut, maka akan juga menjauhlah hidayah itu daripada mereka. Keluarlah perkataan, saya tak ada hidayah lagi, belum sampai hakikatnya kamu telah diberikan, tapi kamu tarik balik. Saya suka tengok, bukan suka tengok, nak suka. Ini semua bukan kalimah Quran, tuan-tuan sekalian. Kalau tengok zahir daripada manusia. Kalau pada kita, tengok orang lah, orang nanti malah dia tidak kita nanti. Ada hari, tuan-tuan sekalian, kita rajin. Ada hari kita rasa bukan tak rajin, malah sikit sama tu, malah sikit. Tapi tak dosa, saya ulang balik, kita tetap berpegang pada asas kita, yang wajib, yang sunat. Cuma bila kita membuat yang sunat, yang lebih, kita merasakan kita lebih, alhamdulillah, lebih tenang dan lebih baik, walaupun sedikit kepenatan. Tarawih 20, baik juga berbanding 10, semuanya okey, tak ada isu, tuan-tuan sekalian, silakan. 20, 10, 40, silakan. 100, buatlah 100 dolar kan, tak ada masalah. Cuma bila kita melebihkan sedikit ibadat ataupun kebaikan, memang begitu susah. Namun bila hari kita kurangkan, kita boleh merasa sedikit. Dah kuranglah. Satu benda yang sedikit kita merasa, itu satu gambaran Allah beri pada hamba. Benda itu semua ada dalam Quran sebut dengan jelas, dan itu ada dalam setiap diri manusia. Hadirin sekalian.
sekalian. Oleh itu, kita patah balik kita punya perbincangan kita, bila Allah pilih untuk hamba itu membaca Quran, kalimah yang paling mulia. Dia bukan Allah beri hidayah semata-mata, dia merupakan pemilihan Allah. Bagaimana Allah boleh pilih? Bermula dengan hidayah. Baca Quran yang bagus ni, bacalah. Kita pun baca, hafal sikit-sikit, tengok mana, tengok tafsir, tadabbur sikit, tazakur sikit, lama-lama menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Kes sebaliknya, orang itu diberikan maklumat, kalau baca Quran, nanti ya, hidayah itu sampai, ada maklumat sampai, ada petunjuk yang sampai, namun dibalas dengan nantilah, kemudianlah. Maka Allah kata orang macam ni, hidayah itu sampai, namun bila tak hidayah, warid ini datang pun hati kita, yang baca Quran, zikir, selawat, datang, tapi dia macam menafikan, dia juga akan menjauh. Maka sampailah kalimah Allah kata, Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak tunjuklah insan fasik yang akan kebenaran. Kenapa? Sebab dia pun tak nak layan akan kebenaran tersebut. Itu di antara bagaimana kalau kita cuba melihat pemberian Allah itu begitu indah. Cuma isunya tak ada sign yang zahir lah. Kita manusia ini memerlukan bergantung kepada iman manusia. Kita suka tuan-tuan sekalian benda baik atau benda itu ada maklumat yang clear kan. Betul ke saya ni ada hidayah? Kita suka maklumat itu clear. Kamu telah Allah pilih untuk hidayah. Okay, kita move. Tapi tak ada statement tersebut. Namun Allah bagikan itu pada hati kita. Tuan-tuan tanilah hati masing-masing dan ini akan menjawab dengan baik. Oleh itu hadirin sekalian, dalam bab hidayah ataupun tidak ada hidayah bukan isu yang besar. Kesemua insan dimiliki hidayah yang sama. Bezanya adakah dia menjawab ataupun tidak. Melainkan yang tak dengan langsung lah. Duduk tengah hutan, Amazon, tengah laut, tengah sungai, memang tak ada maklumat lah. Walaupun tak ada maklumat pun, kita kata okey tak ada maklumat. Contoh sebuah andaian, walaupun benda itu hampir tidak ada. Hari ini di masyarakat mungkin contoh jangan klaim orang di Malaysia ni tak tahu Islam. Sorry lah, saya minum Arab ni tak tahu ni Arab bukan Muslim. Tak boleh sebenarnya. Maaf lah, saya makan siang Ramadan ni tak tahulah kena tak boleh makan. Tak ada. Malaysia tak ada. Duduk dekat mana tempat terpencil tu dia tahu. Tak sampai maklumat. Allah sampaikan kepada mereka. Okeylah, kita buat andaian. Tak ada langsung sampai ni tak tahu ada dekat bulan pun ni. Duduk dekat bilik mari pun. Tak ada maklumat tentang Islam, tentang iman, tak langsung. Tak ada langsung tentang hidayah, Al-Quran, langsung tak dengar. Mungkin ada. Tapi mungkin amat kecil lah dengan kebarangkalian itu. Okey, adakah mereka ni dikira tak mukallaf ataupun tak payah buat apa-apa? Walaupun tidak ada kesemua itu, tuan-tuan sekalian, Allah tetap beri hidayah kepada panca indera melihat alam. Ayatnya, orang yang macam itu lagi suci hati dia. Dia tak dirosakkan dengan pemikiran. Dia nampak alam, nampak sungai, nampak orang. Dan dia lagi mudah berfikir, kenapa ada sungai? Kenapa dia ni? Kenapa tu akan pergi kepada kenapa saya hidup? Akhirnya mencari juga dia. At the end dia akan tanya siapa saya buat saya. Oleh itu tuan-tuan sekalian, setiap agama pagan ni agama yang tidak ada agama paganisme. Dinisbahkan kepada insan yang berada dalam pedalaman yang jauh. Paganisme. Kita boleh pergi semua pagan. Pergilah Malaysia. Mungkin orang asli dan orang asal, tapi tak semua ramai yang Islam dah. Tengok dia punya pahaman dia. Walaupun dia pagan, dia kata kami agama nenek moyang paganisme. Tengok dia punya amalan dia. Ada kepercayaan ini kuasa, lagi banyak beza. Pokok ni kuasa. Apa kita boleh faham? Mereka memang walaupun pagan, walaupun tak dengar Islam, mereka nakkan kepada kuasa. Itulah fitrah insani. Bila saya cakap pasal Islam, sama lah kita, sama pula. And then, mudahlah untuk mereka masuk Islam. Tuan-tuan sekalian, nak katakan apa? Bukan cerita orang asli, ceritakan setiap manusia itu memang ada hidayah yang besar dalam diri mereka. Kalau kita layan,
ikut, maaf, bantu, rancang, akan sampai lancar tentang tahap dipanggil istighfar. Kami telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Summa awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina." Dan kemudian kami wariskan kitab kami ini untuk dibaca, dipahami, diamalkan, disematkan dalam hati mereka. Pada siapa? Hamba yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Hadirin sekalian, mudah-mudahan berkat Ramadan yang mulia ini kita istiqamah dengan Quran dan bukan stop dah. Lagi habis dah, tak boleh dah. Dan lagi simpan Quran terus, insya-Allah lah. Next Ramadan, ayat itu. Kita lakukan itu. Maknanya Ramadan sebagai pusat permulaan yang lebih menganjakkan kita. Lepas Syawal, terus lagi bagi kaji tafsir dengan beliau, baca Quran, mengulang, ngapai sikit-sikit. InsyaAllah hadirin sekalian kita mengharapkan keberkatan, kita mengharapkan agar kita mudah untuk berpindah daripada alam yang fana ini kepada alam yang baqa dengan keberkatan dan syafaat Quran insyaAllah ta'ala. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian, saya mohon maaf terdapat bahasa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.